Okey. So, Nurul Syazliana. Nak panggil apa? Syazliana. Syaz. Okey, Boleh panggil Syaz. you nak recordkan ni, means that apa? You nak soal saya jawab ataupun saya just jawab according to apa yang you bagi saya? Kami soal, Puan jawab. Okey. Bukan saya rasa macam cakap seseorang je, siap saya. Ya. Okay. Saya mula panggil orang untuk soalannya. Alright. Okay. Bagi meneruskan agenda kita pada malam ini ataupun pada pagi ini, dipersilakan Nur Syazani Sufi untuk memulakan atau menyambung sesi wawancara kita pada hari ini. Persilakan. Untuk soalan sambungan, soalan nombor 4, siapakah pemilik perniagaan untuk macam anda Puan bekerja dekat syarikat tu, macam tu? Bukan untuk syarikat yang besar tapi untuk Puan bekerja sendiri. Saya bekerja sendiri. Syarikat Puan bekerja tu siapa pemilik syarikat di tempat tu? Macam sekarang ni saya kerja dalam Korea lah. So memang pemilik syarikat ke memang orang yang sama dia conduct untuk semua syarikat dekat setiap negara ataupun macam negara ke macam tu? Okay, actually Korea Malaysia ni, Korea ni dia adalah satu syarikat besar yang Korea Malaysia ni adalah salah satu daripada branches lah. Dia international branch. Okay, memang dia under satu syarikat yang besar lah. So macam kita ni department, kita under sales department. So kita merupakan salah satu department daripada Korea Malaysia. That means ada Korea, ada HQ. Lepas tu kita bawah dia lah, Korea Malaysia. Macam kita adalah salah satu daripada department lah. Kita ada di sales department, ada service department. So kita adalah under sales department. Dia tak ada macam, kita tak ada syarikat lain yang berdaftar under Korea, tak. Kita memang direct under Korea. Menjawab soalan? Menjawab. Okay. Future goals Korea? Future goal saya dekat Korea, okay, actually saya join Korea sebab saya nak duit. Sebab kita ada masalah kewangan apa semua, saya nak duit normal lah, orang bekerja memang nak duit lah kan, tipu kalau tak duit. Okay. Tapi as we go along, bila kita nampak sebenarnya Korea ni boleh buat duit, and then kita boleh improve people punya life. So from time to time dia berubah, dan macam now ni sebenarnya saya punya goal in Korea adalah saya nak melahirkan lebih ramai orang, insan-insan yang akan masuk syurga tanpa dihisap. Macam mana kita nak masuk syurga tanpa dihisap? Ada 3 perkara yang kita bawa selepas kita mati, betul? Kat sini semua orang Islam kan? Okey, pertama apa? Ilmu yang bermanfaat, betul tak? So bila macam ni contohnya saya share dengan you all. Sebenarnya saya bagi satu ilmu yang kemungkinan bermanfaat pada you all, dan you all boleh gunakan untuk masa-masa depan, dan you akan sampaikan, betul tak? So nampak tak kat situ ada multi level pahala kat situ, betul? Itu adalah salah satu cara kita nak bawa manfaat kita untuk akhirat, betul? Yang kedua adalah apa lagi? Sedekah jariah, betul tak? Sedekah. Sebab apa yang kita gunakan dekat dunia ni, kita pakai baju, kita makan ke apa ke, habis macam tu je, betul tak? Kita makan, kita buang balik. Baju nanti dah lama habis koyak, reput apa semua. But duit yang kita dapat dan kita sedekahkan pada orang lain, duit tu yang akan bagi manfaat bila kita mati. Betul ke betul? Okay, yang ketiga adalah doa daripada anak-anak yang soleh, kan? So maknanya kita nak yang dunia, kita nak yang akhirat. Jadi from time to time macam saya buat juga macam selain daripada kita buat Korea kelas untuk sales, kita juga ada buat tambahan sesi-sesi macam sesi Al-Waqiah, hari-hari kita buat macam pukul 10.30 nanti ada sesi Al-Muq, tiap-tiap malam, setiap malam Ahad, malam Jumaat kita buat Yasin, nampak tak? So benda-benda ni lah yang kita ni kan, melalui macam mana daripada penyatuan ramai-ramai orang dekat Korea ni kita panggil. Maksudnya sambil-sambil kita menjual, sambil-sambil kita mencari duit, kita juga boleh mencari
saham untuk akhirat gitu. Sebab duit memang tak boleh bawa mati. Ya ke? Tipu. Boleh. Ya, duit boleh bawa mati. Tapi duit yang kita bagi dekat orang, duit tu pahala dia kita akan bawa mati. So wajib kita cari duit sebanyak mungkin. Sebab kalau kita tak ada duit, kan kita sendiri pun tak lepas, macam mana kita nak bagi dekat orang? Betul? Macam mana kita nak sedekah dekat orang? Okay? Alright. Itu adalah goal saya lah dalam kuih ni. Soalan seterusnya untuk core values. Contoh macam untuk kuih sendiri, apa yang kuih tawarkan untuk pelanggan dia? Okey, apa yang kuih ni basically apa yang kita tawarkan adalah kesihatan yang lebih baik daripada kita penggunaan kita. Contohnya penapis udara, kan? Kita tahu yang sekarang ni penapis udara yang terbaru kita, penapis udara tu memang proven, clinically proven, tested dan ada certified boleh deaktifkan virus COVID-19. Itu yang terbaru. So means that kita bagi value kesihatan kepada orang ramai. So instead of ni orang terdedah kepada COVID ni, kita boleh pantau benda tu. In fact kalau kita buat kat rumah, and then sekarang kita pun banyak, kalau you pergi dekat KLIA pun banyak, betul tak? And then banyak klinik-klinik pun dah pakai. So kita give value to people punya health. Sama juga macam air. Kan kita boleh savekan buah pinggang orang. Tengok macam mana berapa ramai sekarang ni orang yang sakit buah pinggang, betul? Kalau zaman-zaman saya dulu yang ada untuk buat dialisis hanya ada dekat hospital ataupun hospital kerajaan, ataupun kalau dialisis center tu mahal lah. Tapi you all perasan tak, lepas ni balik kan, kalau pergi jalan-jalan cuba tengok. Dalam kawasan perumahan pun dah ada dialisis center. Dialisis center ni apa? Adalah buah pinggang di luar badan. So nampak tak? Apa yang kita bagi adalah value kepada kesihatan. So kita bagi pencegahan instead of you cari ubat selepas sakit. That is basically apa yang kuih bagi. Kita bagi kita bagi nilai kesihatan yang lebih baik, quality life dekat kita punya customers. Okay, selain daripada itu pun kuih pun banyak memberilah. Kalau you tengok dari segi CSR masa COVID dulu kita bagi mask dekat government. Baru-baru ni pun kita memang ada satu projek dengan projek untuk orang asli, kita masuk ke kampung-kampung orang asli dan kita buat mesin penulinan dekat diorang, instead of diorang minum air kotor daripada air ni kan, air mata air apa semua, kita give ni lah. Kita banyak bagi CSR pada ni. Instead bukan sahaja dari segi kewangan, at the same time kita bagi CSR juga. CSR you all tahu kan, untuk khidmat masyarakat lah. So that one is kita punya obligation to masyarakat. Itu antara yang kita bagilah. Soalan terakhir untuk company culture. Maksudnya macam cara staf syarikat kuih bekerja, atau ada nilai yang diamalkan ke antara satu sama lain? Culture okay, biasalah kalau katakan nak ikutkan budaya kerja kat mana-mana pun kan, company of course lah kita kena ada kerjasama, betul tak? All departments akan bersatu inilah, sama-sama lah. Masing-masing sebenarnya dalam mana-mana syarikat pun dia ada banyak department yang ada tugas masing-masing. So means that semua bila masing-masing menjalankan tugas masing-masing, benda tu akan menjadilah, betul tak? Macam kelas ni Izlan Fadil, Nurul Syazlana, you mesti ada dalam katakan this group, mesti ada masing-masing ada kelebihan masing-masing yang you all contribute, betul tak? So biasanya macam tu lah. So kita kena ada kerjasama, kita kena ada toleransi dalam group kalau katakan untuk sales support ke, diorang kena support lah sales punya team macam tu. So dia ada backup each other. Dia ni lah. So kalau dari segi budaya kerja dekat syarikat kuih ni, kita banyak department yang supporting each other. Macam kita direct sales team, without direct sales team adalah nyawa kepada syarikat. Sebab kalau kita tak bawa sales, admin tak ada kerja, betul tak? Technician pun tak ada kerja, kodi pun tak ada kerja. So kita adalah nyawa nak ikutkan. Kita adalah jantung. So means that bila kita adalah heart, so everybody kena backup lah.
untuk menjadikan dia. So kalau you tengok dalam Kowe punya ni, sistem kita adalah sistem apa kita panggil pengkhususan kerja. So that sistem kita macam kita orang sistem kita buat sales saja. So nanti siapa yang buat pemasangan, technician yang akan buat pasang. Macam ada kadang-kadang company-company tu dia kena jual, dia kena pasang, dia kena jaga payment, dia kena collect payment, semua dia buat semua sekali. Dia jadi rojak kan. Kita company kita bukan rojak. Kita adalah pengkhususan. Means that sales team dia buat sales saja. Bila kodi dia kena maintain produk. Technician kena jaga pula dari segi kalau ada after sales service, ada orang komplain ke dari segi pemasangan. And then admin staff, admin lah. Jadi kita buat sales, admin lah akan key in apa semua. So kita punya sistem adalah pengkhususan kerja dia, kita panggil pengkhususan kerja lah. Semua dia ada department, kita tak rojak. Adakah itu menjawab soalan? Okey. Sebab budaya kerja ni sebenarnya banyak dia punya cabang tu kan. Okey, kalau katakan budaya kerja dari segi sales department, of course lah dia motor dia adalah buat tanpa nanti, buat tanpa tapi, buat sampai jadi kan. Sebab pembuat pasti dapat dia kena buat. That sales department lah. Alright. Terima kasih Syazani Sufi. Berdasarkan apa yang Puan Khatijah telah nyatakan, saya dapat simpulkan yang syarikat Kowe ni, atau saya dapat tahu yang syarikat Kowe ni sangat besar. Dia lebih besar daripada apa yang saya jangkakan, dan sedangkan Malaysia berada di bawah department yang di Kowe yang berada Ibu Pejabat Kowe, pihak atasan, dan dia ada di bawah lagi, dan Malaysia di bawah satu department. Saya memang langsung tidak dapat, ini adalah benda baru lah yang saya dapat. Okay. Dan saya simpulkan yang Kowe ni K2 tu yang pertama keuntungan. Bukan sahaja Kowe mengawal keuntungan, mereka juga membuat kebajikan sosial. Okay. Seterusnya, saya jemput Nur Hamizah dan Umi Syahira untuk meneruskan sesi soal jawab. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Hamizah. Hai Hamizah. Soalan pada pendapat Puan sendiri, kenapa kita perlukan komunikasi yang bagus dalam satu organisasi? Komunikasi Itu soalan saya. Okey. Kenapa perlukan komunikasi yang bagus dalam sesuatu organisasi? Okey, sebenarnya dalam sesuatu organisasi kita mesti ada satu goal, betul tak? Kita mesti ada satu matlamat apa yang kita nak buat, kita nak achieve. Alright, so in order kita nak sampai satu-satu matlamat atau goal ni, okay, semua tim kena bergerak pada satu arah, betul tak? Betul? Alright, so yang penting sekali bila ada komunikasi, semua team player kena faham apa yang apa dia punya common goal yang kita nak. Semua kena faham. Kalau katakan kita nak minum air batu, so kita nak minum air batu lah, janganlah seorang kena ambil air panas pula, air suam, kan dah lain, betul tak? Kita punya motif kita nak air batu. Jadi apa kita nak buat dengan air batu? Misalnya kita kena ambil air, kita kena masukkan dalam peti ais, make sure dia jadi batu, betul? So baru kita dapat air batu. So tak bolehlah seorang kata nak buat, kita punya common goal nak air batu tapi tak faham. Seorang pergi ambil air paip belah, pergi taruh dekat belah bawah. Betul tak? Ada seorang pergi panaskan air pula. So tak sampai, tak jelas, nampak tak? So kalau communication tu bagus, so everybody akan faham kita nak air batu. Dan kita tahu perjalanan untuk membuat air batu tu macam mana. Okay, so semua tim kena bergerak satu arah untuk mendapatkan matlamat yang sama. Faham ke faham? Alright. So kalau communication tu ada communication breakdown, ada kat situ tak jadilah, betul tak? Siapa pernah main telefon rosak? Pernah main telefon rosak? Kan macam mana jadinya? Kita kata sepatutnya contohlah kita nak, saya nak makan nasi di ruang makan di rumah Osman. Contoh. Kan tiba-tiba sampai kan tak apa-apa dah makan nasi rojak lah. Betul tak? Lagi banyak dia punya kita panggil dia punya halangan ya. Pada kita bila kita telefon rosak ni maksudnya daripada
yang orang yang pertama nak bagi maklumat sampailah yang ke hujung tu biasanya dia jadi telefon rosak sebab maklumat tu tak sampai dengan jelas. Itu kita panggil halangan lah. Nampak tak? So bila kita nak buat komunikasi, that's why kena effective communication sebabnya supaya benda tu sampai dengan jelas. So kita tahu komunikasi secara lisan tak jalan lah, betul tak? Okay. So means that kenapa pentingnya communication yang efektif supaya matlamat jelas. Okay, common goal jelas kepada semua player, team player. Ataupun kalau kita panggil organisasi, semua department lah kena dapat benda yang sama lah. Tak bolehlah kewangan dapat yang lain kan. Sales department dapat arah yang lain. Semua jadi kacau. Okay. Terima kasih Puan. Seterusnya Umi Syairah. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Saya nak tanya apa jenis aliran komunikasi yang Puan gunakan dalam organisasi? Okay, normally lah apa yang kita buat adalah memo, okay, surat, okay, and then kebanyakan adalah email lah. Everything through email, WhatsApp, Telegram. Okay, untuk tim-tim kita buat WhatsApp, Telegram group, betul? Tapi melalui kalau syarikat kepada department relevant department, kita akan pakai memo dan juga email. That's kita punya ni lah, main communication lah. Selain daripada one to one lah. Terima kasih Umi Syairah dan Nur Hamiza. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, dijemput Nur Ilyana Fazlin dan Nur Ayuni untuk meneruskan agenda kita pada hari ini. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Soalan saya, tadi Puan cakap jenis komunikasi bertulis yang Puan gunakan dalam syarikat, contoh macam memo, email kan. Jadi berapa kerap Puan menggunakan alat komunikasi bertulis ni untuk syarikat Puan? Every day? Setiap hari? Okay. Setiap hari. Memang benda tu adalah benda yang wajib lah. Okay. Soalan seterusnya, bagaimanakah alat komunikasi bertulis tu membantu syarikat Puan? Okey, macam saya cakap tadi kan, kalau kita buat melalui hearsay ataupun percakapan, kan macam telefon rosak lah. Information kita daripada 10 perkataan mungkin you akan dapat one last kali dapat 3 perkataan je, betul? So message you sampai tak jelas dan tak betul sebenarnya, betul? So bila kita dapat bertulis, kita akan sampaikan benda yang sama, betul tak? Orang pertama baca benda yang sama, sampailah orang ke-20 pun akan baca benda yang sama juga. So means that melalui gambar dan juga words, black and white tu, maknanya kita buat memo dan kita emailkan benda tu, jadi semua orang dapat information yang sama. Means that communication secara bertulis memang lebih efektif. Gambar ke bertulis ke lebih efektif. So bila ada gambar pula, kita kadang ada masa-masa ni kita bayangkan yang lain. Mungkin Ilyana akan bayangkan saya kata baju saya warna pink. Okey, saya maksudkan mungkin pink yang kuat. Tapi mungkin Ilyana pula nak pink yang soft-soft je kan. Nampak tak? Tapi sama je warna pink. So bila kita buat by gambar, everybody dapat yang sama tak? Ni gambar dia. Warna pink ni yang saya nak. Macam tu contohnya. Kan bola pimpok, bola katakan. Bola macam mana? Saya kata benda tu ada garisan macam ni. So you akan bayangkan yang lain. Saya akan bayangkan yang lain. Jadi bila kita buat by gambar, kita akan dapat benda yang sama. Faham? Sama juga by memo ni. Kenapa? Sebab dia bertulis. Jadinya kalau kepada 1000 orang sekalipun, orang akan dapat memo yang sama. So dia akan dapat inilah message yang sama. That's why benda-benda yang bertulis adalah lebih efektif. Dan kalau macam saya kata melalui email contohnya kan, kenapa? Kita ada proof yang mengatakan kita hantar. Sometimes bila you buat-buat kita cakap, saya hari tu saya dah cakap dengan you suruh buat kan? Tapi kata tak ada, saya tak dapat. Tapi kalau saya email, saya boleh bagi ni pada sekian tarikh saya dah email dekat you untuk buat benda ni. Nampak tak? So it's proof. So dalam mana-mana syarikat sekalipun, email adalah benda yang wajib sebagai proof of
arahan ataupun proof of kita dah hantar. Benda tu adalah ni. Okey? Terima kasih Puan. Sama. Sorry, saya minta maaf tapi saya kena leave meeting sebab saya ada event yang kena attend. Okey. Terima kasih Puan. Terima kasih Sama. semua. Ada lagi? Elena dah habiskan. Okey, baiklah. Saya dapat simpulkan yang Puan ini lebih memilih pada benda yang bertulis. Dan ramai juga orang yang berpengalaman luas dalam bidang perniagaan ini, mereka lebih memilih untuk benda yang bertulis berbanding dengan yang bercakap. Terutama dengan saya punya mama punya kenalan lah, ibu saya punya kenalan, kebanyakan mereka lebih untuk kepada menulis berbanding dengan bercakap. Dan yang baiklah, seterusnya dipersilakan Nur Aisyah untuk mengemukakan soalan kepada Puan Khadijah. Assalamualaikum Puan, izinkan saya ajukan beberapa soalan. Soalan yang pertama, selain daripada boleh wujud kesalahfahaman berkenaan dengan maklumat yang ingin disampaikan oleh pengurus kepada pekerja, pada pendapat Puan sendiri, apakah kekurangan lain berkenaan dengan komunikasi secara lisan? Terima kasih Puan. Okey. At times kalau katakan macam saya katalah, masalah kita bercakap melalui lisan ni selalunya maklumat tu tak jelas dan juga tak sampai. Orang yang pertama bagi maklumat, contohnya bos tu cakap lain, bila sampai nanti kemungkinannya macam telefon rosak tadi, dia akan mungkin dikurangkan perkataan atau ditambah. Contohnya orang tu dapat bagi tadi, dia bagi perkataan panjang 10, tiba-tiba bila dia sampaikan tinggal 7 pula, mana lagi 3. So dia tambah benda lain pula, nampak? Dia dah tambah kat situ. Sepatutnya kopi tu pahit, sekarang ni kopi tu dah jadi, dia tambah pula gula dengan susu. Dah jadi kopi susu pula. Sepatutnya kopi pahit, nampak tak? So dekat situ, masalah communication secara lisan ni sangat-sangat bahaya in terms of satu, tak semua orang boleh tangkap apa yang you cakap. Betul tak? Kalau saya cakap sekarang ni 10 perkataan, saya suruh Nur Aisyah tolong ulang balik, you takkan dapat ulang kecuali you tulis benda tu, betul? Okey. Sebab apa? Kita punya memori ni dia ada limitation. Ya, dalam masa-masa 1 saat berapa yang dia boleh ambil, berapa banyak yang dia boleh simpan. So itu adalah kita punya memori. So bila sama juga bila pendengaran kita. Kadang-kadang kita ada daripada okey, sekarang ni kita ada messenger kita ada messenger, kita ada receiver, dan matlamat kita yang sebenar adalah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Betul tak? Kita ada satu matlamat. Itu sebab ada messenger, orang akan memberi satu satu maklumat supaya penerima akan mendapat maklumat ni supaya benda tu boleh dijalankan. Betul? Okey, sekarang ni masalah dia sekarang, antara messenger dengan penerima ni biasanya ada halangan. Ya, kita panggil rintangan. Rintangan tu apa? Satu, pendengaran. Kemungkinan Iliana tengah cakap dengan Nur Aisyah, tiba-tiba ada bas lalu. So you akan hilang ada perkataan di situ. Faham? Okey. Dan juga kadang-kadang ada juga halangan bersifat emosi. Masa tu Aisyah tengah marah. Bila Iliana sampaikan, sebenarnya dia bagi tahu benda tu simple, tetapi sebab Aisyah masa tu tengah marah, dia termasuk emosi, so bila dia sampaikan pada Umi Syahirah pula, benda tu dah jadi lain. So sekarang emosi dah ni, kemungkinan Iliana cakap dengan Nur Aisyah, air tu kan dia macam masam-masam sikit. Rupanya Iliana suka air masam-masam, pada dia sedap. Okey, perspektif ya. Okey, tapi pas sampai dekat Aisyah pula air masam, dia bengang masa tu, apa tadi marah kan, dia bengang, lepas tu dia cakap Umi Syahirah, tak bagus air tu, masam, tak sedap. Dah tambah tak sedap pula. Aisyah, Iliana tak cakap pun tak sedap tadi. Faham ke faham? Nampak? So dia campur pula dengan emosi. Nampak? Ini adalah rintangan-rintangan tadi apa? Bunyi, ada rintangan bunyi, betul? Okey. Dan kemungkinan juga
kalau kata emosi tadi, marah apa semua, kemungkinan pula otak kita ada filter. Ada masanya kita akan pakai filter yang negatif, ada masanya kita akan pakai filter yang positif. Contoh sekarang ni Syazani. Umi Syahirah nak sampaikan kat Syazani tapi dia tak suka dengan Syazani ni. So ada emosi dekat situ yang dia tak suka, so dia sampaikan lebih kurang je. Tak tahulah Aisyah kata air tu kat situ dekat masam, betul tak sedap pula tu kan. Aku pun tak suka minum. Tambah lagi. Padahal tadi Iliana kata sebenarnya masam tu sedap pada dia. Nampak tak? So sampai kat Syazani sekarang, benda tu dah jadi, dah busuk dah, tak sedap dah. Oh tak pergi dah kat kedai tu. Nampak tak? So this one is maklumat yang kita sampaikan daripada messenger kepada penerima ni, kadang-kadang tak jelas, banyak rintangan. Nampak tak? That's why bila katakan secara lisan ni sangat-sangat bahaya. Satu hilang perkataan, tambah perkataan, betul tak? That's why daripada orang duk cerita simple-simple dia, tiba-tiba makcik bawang ni bercerita, dah jadi lain lah cerita dia. Kan padahal cerita dia sikit je tadi, nampak tak? Iliana cakap air tu masam. Aisyah dah kata masam tak bagus. Lepas tu Ayuni kata apa? Oh tak sedap, aku pun tak suka. Tiba-tiba pula tambah, nampak tak? Alright, that's why secara lisan sangat-sangat non-effektif. Okey, menjawab soalan kah? Terima kasih Puan. So kalau katakan Pada pendapat Puan sendiri, teruskan. Pada pendapat Puan, adakah kelebihan komunikasi secara lisan atau secara bersemuka ni kepada keberkesanan ke atas maklumat yang ingin disampaikan? Dia ada kelebihan tak? Ada. Kelebihan dia ada maklumat-maklumat yang bagus disampaikan secara lisan. Contohnya berdasarkan macam contoh ada masalah. Kalau ada masalah. Permasalahan bila kita nak selesaikan memang kena secara lisan. Kena face to face. Sebab kadang-kadang bila you cakap melalui tulisan tu tak ada intonasi. Perasan tak kadang-kadang kalau katakan kita WhatsApp kenapa kalau katakan kita ada perbalahan ataupun kita nak buat discussion tak bagus melalui WhatsApp? Sebab WhatsApp ni dia tak ada perasaan. Perasaan bergantung pada orang yang menerima. Contohnya Umi Syahirah tengah suka sangat. So kalau katakan dia baca mesej yang sebenarnya Nur Aisyah ni marah ni. Kau ni dah kenapa cakap benda-benda pelik? Lepas tu Umi Syahirah masa tu dia happy sangat. Kan mak dia baru bagi dia duit poket RM200. Extra mak dia kata. Umi Syahirah seronok sangat. So walaupun Nur Aisyah WhatsApp dia tu dengan cara marah, dia akan terima macam Nur Aisyah cakap, kau ni dah kenapa? Gelak-gelak macam tu. Faham tak? Sebab dia tak ada beremosi. Jadinya dari segi ada certain discussion ke untuk menyelamatkan maklumat yang lebih kepada kita nak bagi dia faham tentang keadaan, itu you kena bagi melalui lisan. Itu terpaksa itu mesti melalui lisan. Sebab apa? Bila lisan kita ada intonasi. Kan? Kita nak marah ke ataupun kita nak cakap elok-elok dengan dia ke, kita ada intonasi dan kita ada mimik muka bila kita berdepan. Orang nampak kita suka, kita marah. Okay? So dia jadi efektif bila dia dari segi informasi tu adalah dari segi perbincangan. Okay? Maksudnya tapi pada saya pula bila kita nak sampaikan tu, kita kena ada timbal balik dengan ni tadilah yang lisan ayat yang bertulis tadilah. So bila kita explain dekat dia, okay, kita baca mungkin orang tak faham. Betul tak? Okay, dia information semua orang akan dapat. Tetapi dari segi kelemahan lisan bertulis ni adalah orang tak boleh nak faham benda tu dengan secara new. Biasanya kalau katakan kita dapat memo ke, kita kena explain balik. Faham tak? Kadang-kadang bila orang baca secara bertulis ni, pemahaman orang pula ambil ada yang menerima dengan cara differently pula. Dia tak faham benda tu. Jadi masa tu kelebihan komunikasi lisan, jadi bila ada basic dia, okay, ada dekat line untuk kita bercerita, tetapi kita lebihkan dari segi penceritaan, dari segi gaya bahasa, mimik muka, benda tu akan jadi lebih berkesan lah. Kan, daripada orang baca monotonous kan, hari ini dalam sejarah macam tu kan. Bila kita ada mimik, ada ni, and then lisan ni kalau katakan orang tak faham, orang boleh bertanya dan kita boleh jelaskan balik. Okay, faham dah? So sebenarnya pada saya komunikasi dia tak boleh satu je. Secara lisan supaya data tak lari, sama.
Okey, tapi secara lisan ataupun face to face ni supaya lebih pemahaman dan lebih penghayatan kepada inilah apa yang kita dapat secara lisan secara bertulis tadilah. Okey Aisyah. Terima kasih Nisha. Jika dikaitkan dengan apa yang Puan katakan sebentar tadi, dan saya tak tahu sebab utama kenapa Puan lebih memilih kepada benda yang bertulis berbanding dengan lisan, kerana miscommunication very danger, sangat berbahaya. Seterusnya saya oleh kerana semua rakan-rakan saya sudah puas untuk mewawancara Puan, saya juga tidak ingin ketinggalan untuk mengajukan beberapa soalan kepada Puan. Dan yang soalan saya yang pertama, teknologi komunikasi seperti Telegram, Zoom dan WhatsApp telah memberi kesan yang positif kepada kerja atau urusan di sesebuah organisasi ataupun di syarikat COVID. Apakah pandangan Puan terhadap pernyataan tersebut? Betul? Okey, contohnya lah teknologi ni yang bagus. Satu contohnya Telegram dengan saya sentuh Zoom dululah Contohnya kita sekarang macam ni kan. Sangat efektif tak communication kita? Daripada dulu kita kena pergi jumpa somewhere, betul tak? Akan melibatkan kos. Time, betul tak kita nak pergi. Sekarang ni kita boleh on di mana-mana sahaja. Daripada rumah pun kita boleh buat meeting, betul tak? That one sangat-sangat ni. And then pada saya pula, dulu saya ada banyak agent negara. From time-time saya kena pergi turun. Contohnya saya nak pergi jumpa ejen dekat Johor, saya kena pergi jumpa Johor. Ke Johor, ke mana-mana. Okay, masa PKP ni kita dah start pada Zoom, saya boleh buat meeting di mana semua ejen saya seluruh negara termasuk Sabah dengan Sarawak, seluruh negara, seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak boleh masuk dalam meeting. Nampak tak? Dia memang macam kenapalah tak tahu benda ni daripada dulu kan. Macam tu. So sangat-sangat memudahkan. Okay. Dan kalau contohnya Telegram pula. Telegram. Apa yang best yang Telegram ni? Contoh, saya buat kelas katakan saya mengajar. Saya mengajar, kalau saya mengajar, dulu saya mengajar. Setiap kali saya mengajar, lepas tu esok benda yang sama saya ajar lagi. Betul tak? So bila ada komunikasi macam Telegram ni yang bagusnya, kita boleh buat video ke dan kita boleh masuk dalam Telegram group dan orang boleh tengok all over again. Saya boleh mengajar banyak kali. Benda yang sama orang boleh tengok over and over again. Dan bagus Telegram berbanding dengan WhatsApp ni, kalau you masuk Telegram, orang yang masuk kemudian pun akan dapat akses juga nota-nota lama ataupun sharing-sharing yang sebelum dia masuk berbanding WhatsApp. WhatsApp kalau hari ni you masuk, you boleh tengok apa yang selepas you masuk je, betul? Yang semalam-semalam ni kita tak nampak. Tu satu kekurangan WhatsApp lah. Dan satu yang bagus Telegram sebab dia tak mengambil data phone kita. So kita boleh access, kita pakai phone orang pun kita boleh buka Telegram kita juga, betul? Dia itu kelebihan Telegram lah. Okay, so memang katakan memang sangat positif. Pada saya online punya platform masa PKP ni sangat-sangat membantulah. Kita boleh nampak dia punya pengurusan dia. Cumanya ada masa-masa saya prefer lagi daripada Zoom dengan one to one sebab tak feel. Perbezaan, beza. Kalau katakan kita melalui Zoom ni, betul kita boleh komunikasi apa semua tapi kita tak ada macam mana cakap dia tak ada lah. Kalau saya lebih suka buat training secara fizikal. Walaupun memang membantu lah tapi sangat membantu, betul. Saya tak nafikan memang dia memberi kesan yang positif lah dari segi kemudahan. Tetapi ada juga kelemahan dia lah. Dari segi kita buat training secara fizikal dengan Zoom ni dia kurang sikit lah. Okay? Betul. Alright. Tapi benda yang positif lebih besar berbanding yang negatif kan? Of course. Dia banyak dia memberi banyak sangat kemudahan berbanding dulu. Itu tidak Okay. Soalan saya yang seterusnya, semasa PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan, majoriti syarikat mengalami kerugian ataupun terkesan kerana PKP. Mereka terkesan kerana sukar melakukan aktiviti
urus niaga. Bagaimanakah Puan berkomunikasi dengan pihak berkepentingan di dalam dan luar organisasi seperti pekerja, pembekal dan pelanggan? Okey, kebanyakan melalui kita punya ni lah. Kebanyakan melalui online lah. Banyak online. Kalau katakan dari segi pelanggan pun kita terpaksa switch lah daripada offline kan, kita buat booth ke apa ke, kita terpaksa switch kepada online marketing. And then bila kita nak dengan pekerja-pekerja pun kebanyakan melalui call, WhatsApp, kan Telegram kurang lah. Untuk komunikasi Telegram dia tak berapa. Untuk information boleh. Tapi komunikasi selalunya WhatsApp dengan call adalah lebih efektif. Dan kalau katakan kepada department dalam company, by email lah. Email, telefon, WhatsApp, itulah tiga channel ni lah saya nampak yang paling ni. By email, WhatsApp dan juga call. Begitulah. Okey, soalan yang seterusnya, Puan dah katakan tadi yang jenis saluran yang sering digunakan oleh Puan untuk berkomunikasi dengan pihak berkepentingan seperti Telegram, WhatsApp dan Zoom. Oh ya, Zoom lupa. Okay. Betul? Zoom. Boleh Puan jelaskan, walaupun Puan sudah jelaskan sebentar tadi yang kelebihan aplikasi ini, bolehkah lagi Puan jelaskan sekali lagi? Okey, boleh. Tidak berapa jelas. Okey. Dia macam ni contohlah. Kita ada something, ada masalah yang perlu dibincangkan contohnya. So instead of dulu kita akan panggil meeting, kita akan jumpa, betul? So instead of that, kita bercakap-cakap telefon, dia macam tak ada, dia tak feel kan. So kita okey, jomlah kita masuk meeting sekejap. So kita onkan Zoom, masa tu kita terus discuss. Nampak tak, benda tu jadi impromptu, sangat-sangat cepat. Sangat cepat dan efektif. So kalau ada masalah atau kita nak berbincang, kita bawa semua sekali, dan kita bincang ramai-ramai. Sama juga dengan meeting. maksudnya ni tidak kira tempat. Macam mana? Jika kalau Puan nak buat meeting, tidak kira tempat atau masa, boleh. Boleh je. Saja, kan? Boleh je. Kita boleh memang kita boleh buat impromptu terus. Sangat mudah. Kadang ada benda-benda kan kita tengah ni kan, macam mana macam ni. Jomlah masuk meeting sekejap. Kita discuss terus. So benda tu boleh masa tu juga. Kalau dulu ke kita macam nak jumpa lah, okey lah esok pukul 10 ke tunggu esok kan. Sekarang tak payah. Malam pun kita boleh jalan je terus. Okey, terima kasih Puan. Sangat jelas. Okey, soalan saya yang terakhir. KOWE mempunyai website dan homepage untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara tidak langsung. Dan KOWE juga membuka akaun media sosial di media sosial untuk tujuan promosi. Pada pendapat Puan, adakah inisiatif ini berkesan dalam meningkatkan reputasi KOWE dan jumlah penggunanya? Sangat. Sebab kita hit jualan tertinggi kita masa PKP. Masa tu memang kita totally tak boleh buat offline. Bila dia online, so apa yang dia buat sekarang ni kebanyakan macam tu lah, macam KOWE Mall sekarang ni customer dah boleh membeli di KOWE macam kita pergi Shopee. Ini semua kejadian masa PKP. So maksudnya customer kita bagi je dia punya link tu, customer boleh pergi terus masuk dekat KOWE Mall, dia boleh pergi macam Shopee, dia tengok apa produk, dia boleh tengok sendiri. Kadang-kadang orang tak suka kita kacau kan. Dia buat macam tu. So lepas tu kalau katakan dia nak, kita dah kod, agent kita dah bagi kod, dia terus boleh beli dekat situ. Dan kalau perasan masa PKP juga kita punya FB site kita memang sangat rancak. Dan bukti dia adalah memang penjualan KOWE masa PKP mendadak naik. Daripada dulu kalau HP boleh ejen-ejen boleh dapat dalam 20-30 sales, diorang break record dalam masa PKP boleh dapat sampai 80 minit sebulan macam tu. So memang online platform sangat-sangat bagus lah. Okay, website, homepage tu semua memang membantu sangat. Okay, terima kasih Puan. Masa sangat mencemburui kita.
Setakat itu sahaja soalan daripada saya dan kita kesuntukan masa. Oleh itu, kita akan akhiri sesi wawancara kita selepas kita mendapat nasihat daripada Puan tentang alam pekerjaan di luar sana kepada kami. Oh, alam pekerjaan ya. You all semua business study, betul? Betul Ya, betul. Alright. Sebelum-sebelum ni ada parents yang masih bekerja 9 to 5 ke ataupun memang ada yang buat business? Ada tak parents yang buat business? Tak ada. Iliana, parents kerja apa? Ibu suri rumah. Okey. Usahawan tu? Ayah kerja sendiri. Ayah tu business lah tu. Business Kan? lah apa? Dia buat business sendiri masuk kerja macam mana? Wiring. Okay, so you rasa itu bukan business? Tahu. Bukan. Okay, so kalau you rasa bukan business wiring ni kerja apa? Dia freelance kan? Dia freelance atau bekerja dengan orang? Bekerja dengan orang. Oh, dia bekerja dengan orang. Okay. Okay, nak ikutkan wiring ni dia ada satu extra ni extra kelebihan, betul? Betul Okay. Syazlana, parents kerja apa? Mak saya dulu berniaga tapi sekarang berhenti sudah. Berniaga Saya apa tu? berniaga makanan. Okay. Ayah? Ayah saya dah tak ada. Oh, innalillah. Okay. Tak apa. So maksudnya sekarang ni mak tak kerja dah? Ada abang yang adik yang dah besar dah kerja ke macam mana? Saya anak bongsu jadi saya bawa tanggungan adik-beradik. Adalah abang kakak yang ni, patutlah mak boleh rehat dah kan? Okey, alhamdulillah. Okey. Aisyah? Aisyah? Ibu saya suri rumah, ayah saya technician. Technician juga. Bekerja dengan syarikat lain. Electrical ke apa? Technician? Technician bagian mesin. Machinery. Okey. Okey, Syazani? Syahzanani. Tertinggal nani dia. Ibu saya kerja cikgu. Okey. Ayah saya kerja lecturer. Lecturer. Oh, dua-dua cikgu. Okey. Nur Ayuni? Mak saya cikgu, ayah saya officer. Officer. Buat apa? Insurance? Officer insurance? Yep. Dengan company insurance lah? Macam AIA ke macam tu? Okey. Umi Syahira? Semua kena interview hari ni. Mak saya suri rumah. Ayah saya pula dia kerja eksekutif under production punya department. Apa dia? Eksekutif, assistant manager under department production. Oh, production. Kilang apa? Kilang apa? Kilang Lion. Lion. Kilang sabun. Oh, kilang sabun. Okey, banyaklah sabun kat rumah ni. Okay. Kenapa saya tanya kalau tengok cikgu. Cikgu adalah kerja yang 9 to 5, betul? Kita panggil 9 to 5 lah. Maksudnya hari-hari kena, betul tak? Dia ada cikgu. Suri rumah adalah kerja yang tak berhenti. Okey? Suri rumah adalah kerja yang tak berhenti, yang tak habis tapi duit tak nampak. Tak ada masa, tak ada duit. Itu adalah suri rumah lah. Dia penuh. Okey, sebab saya sendiri pun daripada suri rumah. 13 tahun saya tak kerja sebelum saya buat kowe. Okey. Sebenarnya macam ni kalau katakan pendapat saya lah saya pernah buat sales dan saya pernah bekerja makan gaji. Okey, masa tu saya buat kerja office lah, buat kerja office Kita tertakluk pada 9 to 6. Masa saya dulu saya Isnin sampai Jumaat saja 9 to 6.
Okay, fixed income masa tu tak banyak. Income masa tu baru 600 je 20 tahun lepas ya. 600 ringgit sahaja. Okay, kalau kata ambil overtime Sabtu Ahad saya dapatlah 800 ringgit sebulan. Okay, berbanding dengan buat sales ya. Saya tengok salesman yang saya masa tu saya kerja dekat syarikat jual kereta. Okay, salesman datang dia dapat tamprin pukul 8.30, lepas tu dia pergi minum dekat depan tu, kedai kopi depan tu. Okay, kalau katakan quota dia dah meet, diorang boleh pergi main bowling, tengok wayang. Tapi income dia berapa? Sekurang-kurangnya kalau saya kata 800, kemungkinan gaji diorang dalam 2,400 hingga ke 3,000 ringgit. Ada yang lebih lagi. Okay, nampak tak? So dekat situ saya nampak sebenarnya kita tak, pada saya lah kenapa saya tak suka kerja yang ambil masa kita tapi kita tak boleh dapat flexible income. Faham ke faham? Contohnya saya kerja kerani. Saya kerja kerani, saya katakan gaji dah fix 800 ringgit sebulan termasuk overtime. Boleh tak saya jumpa dengan bos, bulan ni saya nak kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 31 hari sebulan. Saya nak gaji 10,000, boleh tak? Impossible kan? Boleh tak saya kata saya nak kenaikan gaji sampai 3 kali ganda daripada 800, tahun depan saya nak gaji saya dah 2,400, boleh tak? Okay, that's why bila you ada kelebihan, macam contohnya Iliana tadi, your father adalah electrician kan, betul tak? Okay, sebenarnya electrician, dia ada satu kelebihan. Ya, dia ada kemahiran. Sekarang ni, zaman sekarang ni, kemahiran boleh buat duit. Faham ke faham? Okay, kemahiran. Contoh, sekarang ni mungkin bapak Iliana kerja dengan orang. Tapi dia ada kelebihan, boleh tak tiba-tiba orang panggil dia, tolonglah betulkan lampu dia, bapak Iliana pergi buat, lepas orang tu bayar duit. Income tak? Ada kena-mena dengan company dia? Tak ada, pasal dia buat part time. Betul tak? So means that sekarang ni kita kena cari sesuatu pekerjaan ataupun bisnes yang you boleh ubah income tu tiap-tiap bulan semana yang you nak. Contohnya lah, saya bagi contoh dekat Kowe ni. Kowe ni sebenarnya untuk DST, Direct Sales Team ni, seolah-olah dia bagi cek kosong pada kami semua. Tiap-tiap bulan cek tu kosong je. Kita yang akan menentukan berapa jumlah atas cek tu mengikut kita punya usaha. Kalau kita nak banyak bulan tu, kita nak bonus banyak bulan tu, contohnya bulan ni 1,000 lebih, bulan depan kita nak 10,000, kerjalah macam 10,000. Is it possible? Yes, it's very very possible. Nampak tak? So you kena cari satu-satu benda yang you nak buat yang mana is unlimited. The limit is you. Diri kita sendiri adalah limit. Kita yang letak limit. Aku tak boleh lah bulan ni aku penat. So kita dapat sikit saja, nampak tak? Tapi ada masa-masa, contohnya, oh bulan depan aku nak jalan ni. Saya nak jalan, nak pergi sana, pergi sini. Berapa saya nak? Kurang-kurang nak berjalan ada 6,000 katakan. So 6,000 ni, kita usahakan bulan ni untuk ada kelebihan 6,000 bulan depan. Macam mana jualah lebih banyak? Faham ke faham? So kita boleh control income kita. Faham? Bila you makan gaji, bukan saya tak, memang saya tak galakkan. Memang saya tak galakkan you all makan gaji. Sebab you adalah, mungkinlah nampak macam secured. Every month, macam mana pun aku kerja, aku dapat 2,800 contohnya. Tapi kita terpenjara dalam, kita rasa selesa kita tu, kita terpenjara kat situ je. Itu je lah income kita. You tunggulah, you kerja 10 tahun, mungkinlah akan naik sampai 5,000. Tunggulah 10 tahun. Whereas kalau you buat business, tak kira paling-paling senang adalah dropship. Apa tu dropship? You ambil produk orang lain, tak guna duit kita sendiri pun. Kita ambil produk orang lain, orang dah beli, kita dapat commission. Okay, Kowe punya basic adalah dropship. Kita tak pakai duit kita pun, kita ambil duit orang, kita tak ambil duit pun, kita ambil kad orang, gambar kad orang tu, kita submit, so Kowe akan bagi commission dekat you. Nampak tak? So berapa you nak bulan ni bergantung kerja apa yang you nak. Berapa yang you buat. Okay, that is why ada student yang buat sekalipun boleh dapat 2-3 ribu sebulan, part time. Belajar-belajar juga tapi buat Kowe. Nampak tak? Okey. Anak saya sendiri pernah masa dia cuti lepas habis matrikulasi, sementara nak tunggu masuk universiti, ada 6 bulan cuti, dia pernah dapat 11,000. 1 bulan punya income. Usahalah. So bila kita ada flexible income yang macam ni, you boleh determine berapa you nak tiap bulan. Faham? Tak tertakluk pada berapa gaji kat company nak bagi. Kita nak lebih, kita usaha lebih. And then
macam kat dekat Korea sekalipun, kita ada multi-level career. Kita bukan multi-level marketing, kita ada career. Contohnya yang menjual ejen saja. Kalau you nak career path, you jadilah manager. Sebab apa? Manager dia ada apa ni pula? Kita panggil passive income. Okay? Active income adalah kita kerja, kita dapat gaji. That's active income. Semua orang kena ada active income. Mesti buat kerja baru dapat gaji. Betul? Tetapi kalau you pandai, apa yang kita buat adalah kita buat passive income. Passive income ni maksud kita tidur ke, kita masuk hospital, kita sakit ke, duit tu tetap akan beranak untuk kita. Duit dah bekerja untuk kita. Ya, active income maksudnya kita bekerja untuk dapatkan duit. Tapi bila passive income, duit tu bekerja untuk kita. Contohnya bila kita dah ada banyak, siapa yang banyak yang buat benda ni? Investors lah. Betul tak? Investors dia longkokkan duit dia kat mana-mana, duit tu beranak tiap-tiap bulan untuk dia. Dia tak tahu pun, tak tahu duit tu beranak tiap-tiap bulan. Paling-paling busuk pun investment sekarang ni apa? ASB, amanah saham ni. ASB tahu kan? Amanah saham Berhad. Okay, that's the worst ni lah. Tapi takkan rugi. Okay, macam mana? You kena ada active income untuk bekerja dulu, baru simpan duit dalam tu, you tinggalkan kat situ, tiap-tiap tahun duit tu akan beranak. Ada 200,000, tiap-tiap tahun duit tu akan beranak 10,000. Tiap-tiap tahun duit tu akan beranak 10,000 without you working apa-apa pun. Duduk je, biar dia duduk situ, diam-diam duit tu. Nampak tak? So, in life, you nak kerja, you nak buat sesuatu, make sure dia boleh menjadi passive income, di mana nanti duit tu akan bekerja untuk kita. All millionaires in the world, duit bekerja untuk diorang. Diorang tak bekerja untuk duit lagi dah. Faham ke faham? Okay, nampak? Nampak So carilah sesuatu yang very simple. Dan saya nasihatkan you all nak buat bisnes, dengar betul-betul dengar betul-betul. Tolong dengar betul-betul. Nak buat bisnes, mula daripada kecil. If possible, jangan buat bisnes yang terus nak besar, pergi ambil loan sana sini. Please don't do that. Ya, tolong jangan buat benda tu. Biar kita start small, kita gain knowledge, kita dapat kita punya rolling duit apa semua kan. And then kita akan besarkan. Jangan terjebak dengan pergi ambil bisnes yang kena ambil loan sampai 50,000, 100,000, don't do that. Ya, sebab bisnes tu tak tentu jalan lagi, nanti you dah start berhutang. Boleh ke boleh? Dan tolong jaga savings. Ya. Kalau katakan sekarang sebenarnya you all ada income, betul tak? Income dari segi, at least mak bapak bagi duit tu ada income, betul? Dapat je duit kalau RM100, sekurang-kurangnya RM1 sebusuk-busuknya, tolong simpan. Okay, mulakan simpanan daripada sekarang. Walaupun 10 sen tak apa. Tapi mesti ada simpanan tiap-tiap bulan dan jadikan itu satu habit untuk you all. Benda tu akan terus nanti. Pasal saya memang ajar diri saya daripada dulu lagi, dapat duit, saving dulu. Lepas tu, yang kedua, hutang. Ya, hutang jangan ni kita mati dengan jadi orang berhutang nanti tak diterima nanti kan. Settlekan hutang. Lepas tu baru nak belanja, nak beli ni ke. Janganlah beli benda-benda yang tak munasabah kan, nak beli, you all belajar lagi nak beli sampai iPhone yang canggih-canggih tu, tak payahlah. Simpan duit dulu dah. Simpan dulu baru belanja. Nak beli kereta ke apa ke, simpan duit tu dalam ASB, dia punya dividen nanti baru keluarkan untuk keluarkan kereta. Nampak tak? Kita ambil yang bunga-bunga je baru. Bunga-bunga dia tu je yang baru kita pergi belanjakan. Yang pokok tu biar dia hidup, merindang-rindang, membesar-membesar. Faham? Itu dari segi saving lah. Boleh ke? Dah. Makcik Kiah membebel pula malam ni. Dapat sesuatu tak? Korang ni kan baru nak belajar ni, benda-benda tu kena saya memang ajar anak-anak saya saving tu kena buat. Kita jangan overspend, jangan walaupun 1 sen pun lebih daripada apa yang kita dapat. Jangan ajar diri kita berhutang. Okey, boleh ke boleh? Jawab soalan ke Nur Syaziana? Dah lebih dah ni. Boleh. Terima kasih Puan atas nasihat yang diberikan. Semoga nasihat tersebut lekat di hati kita. InsyaAllah. Dan kita aplikasikan pada masa akan datang. InsyaAllah. Baiklah Puan, sesi wawancara kita telah sampai ke puncaknya. Sebelum tu boleh kita mengadakan sesi fotografi? Boleh, silakan. Eliana silakan. Umi Syahidah,
apa ni kan, buatkan kamera tu, apa ni, handphone tu, you buat landscape. Maksudnya? Yes, nanti baru dapat besar. Okay. Okay dah, 1, 2, 3. Okay, tengok jadi ke tidak. Ya. Okay. Ya, kita stop recording.